Pada video kali ini, saya akan kongsikan 7 cara atau adab supaya kita tidak diganggu oleh syaitan, jin dan iblis. Sebelum anda menonton, pastikan anda sudah menekan tombol subscribe dan butang loceng supaya anda tidak ketinggalan video yang akan datang. Berikut ini antara amalan yang boleh kita lakukan. Yang pertama, ketika memasuki rumah dan makan. Nabi SAW bersabda, jika seseorang memasuki rumahnya lantas ia menyebutkan nama Allah saat memasukinya dengan memberi salam, begitu pula saat ia makan dengan membaca doa makan, maka syaitan pun berkata kepada teman-temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada juga bahagian untuk makan. Ketika seseorang memasuki rumah tanpa menyebutkan nama Allah, syaitan pun mengatakan pada teman-temannya, saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Jika seseorang lupa menyebut nama Allah saat makan, maka syaitan pun berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan kalian juga mendapatkan makan malam. Hadis riwayat Muslim nombor 2018. Yang kedua, tutuplah makanan anda. Amalkan juga dengan menutup makanan dan minuman kita selepas makan, sebab Nabi SAW pernah bersabda, tutuplah bekas makanan dan minuman kamu pada malam hari. Setiap tahun ada satu malam yang padanya diturunkan wabak. Tidak akan lalu wabak itu ke atas bekas makanan atau minuman yang tidak ditutup kecuali ia memasuki ke dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu hadis lain, Nabi SAW bersabda, tutuplah bekas makanan atau minuman kamu pada waktu malam walaupun hanya dengan sebatang lidi. Imam An-Nawawi berkata, para ulama menyebutkan beberapa faedah dari perintah menutup makanan dan minuman, iaitu yang pertama, menjaga makanan dan minuman dari syaitan, kerana syaitan tidak dapat menyingkap penutup makanan dan minuman sekalipun ia hanya dengan sebatang lidi. Yang kedua, menjaganya dari wabak yang turun pada satu malam pada setiap tahun. Yang ketiga, menjaga makanan dan minuman dari terkena najis dan kotoran. Yang keempat, menjaga dari dimasuki berbagai serangga dan binatang melata. Yang ketiga, tutuplah pintu rumah ketika menjelang senja. Dalam hadis lainnya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila hari telah senja, laranglah anak-anak dari keluar rumah, kerana ketika itu syaitan berkeliaran. Dan apabila sudah masuk sebahagian waktu malam, maka biarkanlah mereka. Tutuplah pintu dan sebut nama Allah, kerana syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup dengan menyebut nama Allah. Tutup semua kendi kalian dengan menyebut nama Allah dan tutuplah bekas makanan kalian dengan menyebut nama Allah, sekalipun dengan membentangkan sesuatu di atasnya, dan padamkan lampu kalian ketika hendak tidur. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, ketika memasuki tandas. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW ingin memasuki tandas, baginda bersabda, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Riwayat Al-Bukhari nombor hadis 139. Para ulama telah menetapkan bahawa antara sebab mengapa dianjurkan kita meminta perlindungan daripada Allah SWT ketika memasuki tandas adalah agar kita terlindung daripada syaitan-syaitan yang mendiami tempat-tempat najis dan tempat terbukanya aurat. Bahkan najis adalah salah satu makanan jin selain tulang-tulang dan asap. Juga tutuplah kepala semasa berada di dalam tandas, kerana
Semasa kita meneran untuk membuang air kecil atau besar, maka urat darah dalam otak kita akan kembang. Maka pada masa itu, jin dan syaitan akan mudah masuk melalui saluran darah kita. Yang kelima, amalan semasa bersetubuh. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sekiranya kamu ingin bersetubuh dengan isteri, maka ucaplah, Ya Allah, jauhkanlah kami daripada gangguan syaitan. Juga jauhkan zuriat yang bakal lahir ini daripada gangguan syaitan. Sekiranya mereka ditakdirkan mendapat anak hasil daripada persetubuhan itu, zuriat itu selamanya tidak akan diapa-apakan oleh syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, selepas akad nikah dan malam pertama. Dalam satu hadis, Nabi SAW menasihati umat manusia agar dari awal lagi, iaitu selepas akad nikah sehingga ke malam pertama, perlu berdoa memohon perlindungan Allah SWT daripada gangguan jin dan syaitan. Caranya, suami perlu meletakkan tangan kanan di atas ubun-ubun kepala isterinya sambil berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang telah engkau selubungi ke atasnya, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang telah engkau selubungi ke atasnya. Ya Allah, berkatilah isteriku ini atasku dan lindungi dirinya dari segala keburukan perbuatan orang-orang yang dengki dan perbuatan tukang sihir apabila dia telah melakukan sihir, dan perbuatan orang-orang yang suka melakukan tipu daya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, lakukanlah solat berjemaah. Satu lagi amalan yang Nabi SAW sebutkan, iaitu mengambil berat tentang solat berjemaah akan menjadikan seseorang Muslim bebas serta aman dari gangguan syaitan. Bersikap sambil lewa terhadap solat berjemaah akan menyebabkan syaitan akan mengambil peluang untuk mendampingi mereka. Apabila selalu berdampingan, lama-kelamaan ia akan berjaya merasuk, menyihir atau melakukan kejahatan lain. Mengikut riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya, mana-mana kampung maupun kawasan hulu yang tidak mendirikan solat berjemaah meskipun penduduknya cuma 3 orang, nescaya akan didampingi oleh syaitan. Oleh itu, hendaklah kita dirikan solat berjemaah. Sesungguhnya serigala akan memakan kambing-kambing yang menyendiri dari puaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Okey kawan-kawan, itu sahaja yang dapat saya kongsikan dalam video kali ini. Semoga anda mendapat manfaat dari perkara yang saya kongsikan tersebut. Pastikan anda like, komen, share dan subscribe supaya channel ini dapat berkembang dan memberi kepuasan kepada anda yang menonton di masa yang akan datang. Berjumpa lagi di video yang akan datang.